Dan adalah Ustaz. Dan adalah hal syurga. Hal syurga itu tidak Di syurga malah yang ini besok kata rumah aku. tidak kencing dan berak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang sedia kala lagi telah mengkehendaki kita semua bertemu di sini pada malam ni. Alhamdulillah, ini merupakan rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan hamba-Nya yang bergembira, yang bersyukur dengan nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sama-sama kita perbaiki, perbetulkan qasad dan niat kita duduk di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah kita mendapat segala kebaikan, kebajikan, keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Bertuah kita meskipun kita hamba yang kotor, yang jijik, yang penuh dosa dan maksiat, Allah masih lagi sudi terima kita. Itulah sifat Allah. Kata ulama, barang siapa yang berakhlak seperti akhlak Allah, nescaya dia akan mendapat kemenangan. Siapa yang dapat berakhlak seperti akhlak Allah, contoh akhlak Allah ni, kita derhaka tiap hari, yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat. Makna keji ke tidak kita? Keji. Kotor ke tidak kita? Kotor. Jijik ke tidak kita? Jijik kita. Tapi Allah masih sudi terima kita. Nampak tak tu? Akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekotor apa pun, sejijik apa pun hamba dia, kita ni, mujur Allah masih lagi sudi terima kita. Tu sifat Allah. Jadi mana-mana hamba yang boleh memiliki sifat yang macam tu, insya-Allah pasti akan dapat kemenangan. Tapi sifat tu mahal. Sifat yang macam tu mahal. Tapi kita kena ada impian untuk memiliki sifat yang macam tu, untuk meraih keredaan Allah, untuk nakkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemaaf. Allah telah sedia kala bersifat dengan pemaaf sebelum lagi hambanya melakukan kesilapan. Allah sedia kala lagi dah bersifat dengan pengampun, pemaaf sebelum lagi hambanya membuat kemaksiatan. Maka orang yang baik akhlaknya, dia sentiasa menjadi pemaaf walaupun maknanya walaupun ahli keluarganya contoh melakukan kesilapan ataupun belum lagi melakukan kesilapan, dia senantiasa memberikan keampunan, kemaafan. Itu akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita akhlak yang baik, yang zahir, yang batin, yang mana keuntungannya itu kembali kepada diri kita sendiri, diri hamba tu sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, kerana Allah Maha Suci daripada mengambil sebarang manfaat daripada apa yang Dia kehendak. Baik, sambungan kitab kita insya-Allah. Sambungan kitab kita malam ni, kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ta'limul Aulad. Sambungan kitab Ta'limul Aulad. Mudah-mudahan jadi pemangkin kita. Kita yang hina, yang keji ni, yang lemah, yang longlai, yang malas ni, yang tak tertarik dengan ibadat ni, yang suka memilih kejahatan daripada kebaikan ni, yang nafsu kita cenderung dengan benda-benda yang dibenci oleh Allah ni, mudah-mudahan dengan kita mendengar berita tentang syurga ini, mudah-mudahan dapat menggairahkan nafsu kita yang malas nak beribadat ni, yang sentiasa nak lari daripada perkara yang Allah redha ni. Mudah-mudahan rasa terpanggil nak membuat perkara yang diredai oleh Allah. Jadi untuk orang yang imannya tahap macam kita ni, yang hina, yang lekeh, yang jijik ni, perlu kena tahu kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan tu untuk menarik minat kita. Kerana iman kita tidak dewasa seperti ahlillah, arif billah. Kita ni masih kebudak-budakan, hingusan lagi dalam ibadat. Walaupun kita dah mengaji pagi, petang, siang, malam, dah sembahyang tiap hari, jangan pernah kita perasan yang kita dah dewasa dalam ibadat. Jangan. Kita masih lagi kebudak-budakan lagi, hingusan lagi dalam ibadat. Jadi perlukan pemangkin untuk nak menggalakkan diri kita membuat benda yang Allah redha. Kecuali orang-orang hebat tu, orang yang betul-betul arif billah tu lain dah. Mereka tu peringkat lain dah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin ya rabbal alamin. Yang ada kitab Jawi boleh tengok muka surat 20. Rumi saya tak tahu. Kitab Rumi saya tak tahu muka surat berapa. Ni tajuk 52. Sama tak dia punya ayat dia bang? Lagi yang dia dah ubah lah. Ubah perkataan jadi baru. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pakaian-pakaian mereka itu ahli syurga. Pakaian mereka itu siapa? Ahli syurga. Ahli syurga ni semua orang yang Allah kasih. Semua kekasih Allah ni, ahli syurga ni. Semua kekasih, para kekasih Allah. Allah akan tempatkan dia nanti di dalam syurga. Tempat yang penuh dengan keinginan hawa nafsu. Tempat yang penuh dengan keamanan, ketenangan, kesenangan, kelazatan, segala macam. Allah jadikan, Allah hiaskan syurga itu dengan pelbagai jenis nikmat yang tak pernah dirasai oleh manusia di atas dunia. Kita atas dunia ni, kita kadang-kadang sanggup melanggar perintah Allah untuk mencari kenikmatan dunia. Padahal dunia itu di sisi Allah seperti bangkai. Dunia itu di sisi Allah seperti bangkai. Hinanya dunia itu di sisi Allah. Tapi ada di kalangan kita hamba-hamba Allah yang sanggup bergaduh demi mendapatkan bangkai-bangkai tadi. Putus silaturahim, fitnah memfitnah, dan macam-macam lagi. Tidak menunaikan kewajipan kerana berlumba-lumba mendapatkan bangkai-bangkai tadi. Itu bayangkan, nikmat dunia ni yang seperti bangkai tadi pun kita dah tak sabar nafsu kita. Nafsu kita dah tak boleh tahan dah. Pendek katanya, apa nak jadi, jadilah. Asalkan keinginan nafsu kita tu dapat kita tunaikan. Apa nak jadi, jadilah. Kalau dah nikmat dunia yang seperti bangkai tadi pun nafsu kita tak boleh tahan dah, macam mana nikmat syurga yang sangat mulia di sisi Allah tu? Adakah nafsu kita tak hairan? Adakah nafsu kita tak peduli? Adakah nafsu kita tak berahi? Sudah tentulah lebih-lebih lagi. Yang seperti bangkai pun kita sanggup bergaduh. Nikmat dunia ni yang seperti bangkai ni pun kita sanggup bercekau. Nakkan ikutkan keinginan nafsu tadi? Takkan nikmat syurga yang begitu punya dahsyat kita tak mau? Betul tak? Orang yang waras dia akan dapat faham lah. Orang yang tak waras dia tak boleh faham. Orang yang waras, sudah tentulah kalau yang seperti bangkai pun kita sanggup buat apa saja asalkan dapat. Takkan yang hebat, yang mulia, yang baik, yang bagus tu pula kita tak mau. Lebih-lebih lagi lah mau. Tu syurga tu Allah bagi pada orang yang banyak sabar atas dunia ni dengan pelbagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sabar, hatinya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dia tak pernah mengalah, dia tak pernah berputus asa. Tu sifat-sifat orang yang bersungguh-sungguh. Dia tidak sekali-kali berputus asa kerana apa? Hatinya bergantung dengan Allah. Apabila hati hamba itu bergantung dengan Allah, dia tidak akan menjadi hamba yang berputus asa. Walaupun dia jatuh beribu kali,
dia takkan undur diri. Dia akan terus melangkah dan terus melangkah kerana harapannya tinggi pada Allah. Dia tahu, dia yakin Allah Maha berkuasa memberi segala kehendak dia. Dia tahu, dia yakin Allah Maha berkuasa menyelesaikan masalah dalam kehidupan dia sekelip mata. Dia yakin Allah Maha Kuasa menciptakan dia sebagai seorang manusia yang tidak ada sebarang jenis masalah. Dan dia yakin kenapa Allah Ta'ala memberikan masalah-masalah tu kepada dia. Di antaranya kerana Allah nak mengkabulkan doa-doa kita. Bukankah kita minta menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Bukankah kita minta kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang diredai, yang diampuni, yang dikasihi oleh Allah? Bukankah itu doa kita? Bukankah itu doa yang kita bacakan, yang kita lantunkan dalam solat kita? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan-jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para rasul, awliya illahi solihin, para syuhada. Bagaimana perjalanan mereka? Adakah penuh dengan kesenangan? Adakah perjalanan mereka dengan makna menunaikan segala keinginan hawa nafsu mereka? Malah mereka mendapat ujian yang berat-berat daripada Allah. Sedar tak itu yang kita minta pada Allah? Kita sedar tak jalan yang perit, yang pedih, yang penuh dengan masalah tadi, itulah yang kita minta pada Allah. Jangan kita ingat yang kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu merupakan jalan yang dilalui oleh orang-orang kafir. Penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan kenikmatan, hidup mengikut keinginan hawa nafsu. Tidak ada masalah, tidak ada ujian seperti Fir'aun. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan hamba-Nya tanpa masalah? Boleh. Allah Maha Kuasa menjadikan. Duduk dalam kesenangan, kekayaan, kemewahan, berkuasa dan sebagainya. Bukankah dah ada dalam sirah, dalam cerita yang Allah hikayatkan dalam Quran? Betul? Allah Maha Kuasa nak buat macam tu. Tapi itu bukan jalan-jalan orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang jalan-jalan orang yang dikasihi oleh Allah ni penuh dengan kesakitan. Kita kena ingat, setiap kali kita nak solat, setiap kali kita baca Fatihah tu, waktu kita doa ihdinas siratal mustaqim, kita kena sedar yang kita minta itu jalan yang penuh dengan masalah. Tiba-tiba Allah memberikan masalah-masalah itu yang jauh lebih ringan seperti yang Allah beri kepada para nabi dan rasul dan para kekasih-kekasih Allah. Jauh lebih ringan. Kenapa kita tak boleh terima? Kenapa kita tak boleh terima? Kenapa kita berputus asa? Sedangkan itu jalan yang kita minta. Itu jalan yang kita minta. Jadi seolah-olah, ya Allah, Kau bimbinglah aku ke jalan yang penuh dengan kesakitan dan masalah. Kalau nak diubahkanlah, cuba kita tengok perjalanan Nabi Rasul, macam mana perjalanan hidup dia. Orang-orang soleh, tengok tu, saudara mara kita di Palestin. Macam mana jalan yang diorang lalui? Berseronok. Penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengorbanan. Mereka mengorbankannya bukan sahaja perasaan, nyawa mereka korbankan. Jangan kata harta dah, nyawa mereka korbankan untuk nak mendapatkan redha Allah. Tapi kita tak sedar apa yang kita minta sebenarnya.
Kalau kita sedar dan kita tahu dan kita faham apa yang kita minta dalam solat, kita akan senantiasa bersiap sedia. Dah memang perkara yang kita akan hadapi memang benda yang tak sedap, benda tak seronok. Sebab tu yang kita minta. Bukan kita minta jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimusuhi, dibenci oleh Allah. Kesenangan, kemewahan, tak payah ikut perintah Allah. Bukan jalan tu. Sebab itulah perlunya ilmu. Sebab tu kita kena ambil tahu juga tentang solat yang kita buat tu. Ambil tahu juga erti dan maksud bacaan-bacaan yang kita bacakan dalam solat tu. Jangan kita berdoa dengan doa yang kita sendiri tak faham. Tiba-tiba bila Allah kabulkan, kita terperanjat. Tiba-tiba bila Allah bagi, kita terperanjat. Kita tak boleh terima. Padahal itulah yang kita minta. Itu yang kita minta. Itu yang kita minta. Allah boleh bagi kita tak ada masalah hidup ni, boleh. Tapi jangan harap menjadi kekasih Allah. Jangan harapkan menjadi kekasih Allah. Kita tak akan berada di jalan tu. Sebab jalan yang dilalui oleh para kekasih Allah, Nabi Rasul ni, jalan yang penuh dengan kesukaran, masalah zahir batin, daripada dia hidup sampai dia mati. Hidup sampai mati. Bukan sampai 20 kali, 50 kali, lepas tu berhenti, jumpa kesenangan. Tidak. Jangan kita fikir macam tu. Masalah ni takkan selesai sampai nyawa kita keluar bercerai daripada badan kita. Kita tinggalkan masalah yang ni, akan datang masalah yang lain, yang barangkali jauh lebih besar daripada apa yang kita cuba nak lari. Adakah kita tahu benda yang akan datang? Adakah kita tahu makna ujian yang akan datang tu lebih ringan daripada apa yang kita hadapi sekarang, sehingga kita berputus asa? Kita tak tahu. Nampak tak? Tapi bagi orang yang sabar, tak putus asa, ni tempat Allah nak bagi. Allah tahu kau sakit di dunia dulu. Allah tahu kau sakit, kau pedih, kau penat, kau letih. Allah tahu. Sebab tu Allah beri kau syurga yang mana di dalamnya ada nikmat yang tak berputus-putus sampai bila? Tak padan dengan kesakitan yang kau lalui selama 60-70 tahun tu. Tak padan dengan kesakitan tu. Tak padan dengan perasaan yang kau korbankan tu. Bukan kata nyawa. Perasaan yang kau korbankan, keletihan yang kau korbankan, kepenatan fikiran kau yang kau korbankan tu, tak padan dengan tu. Allah bagi nikmat yang tidak sudah-sudah sampai bila? Sampai bila-bila. Cuma Allah nak uji sekejap atas dunia ni. Nak uji keimanan, pegangan dan kepercayaan. Kerana tidak ada perkataan yang keluar daripada mulut kita melainkan kita akan diuji oleh Allah. Kita mengaku beriman dengan Allah, maka Allah uji, betul ke beriman? Kita mengaku dengan lidah, aku percaya dengan qada dan qadar Allah. Maksudnya kita terima qada dan qadar Allah, maka Allah uji. Betul ke? Betul ke? Sungguh ke kau boleh terima? Ataupun bohong, ataupun palsu? Maka Allah ujilah. Sebab tu kita selalu dapat benda yang kita tak mau. Allah tak bagi apa yang kita nak. Allah bagi apa yang dia nak. Allah tak ikut kehendak kita. Kita kena ikut kehendak Allah. Dah mengaku kita hamba Allah, kita senang-senang cakap kita hamba Allah, kita hamba Allah. Maka Allah uji, betul ke kau hamba? Apa sifat hamba? Melawan, komplain. Itu bukan hamba yang baik. Tak. Jadi bukan mudah nak masuk syurga. Bukan mudah nak masuk syurga tu. Nafsu dia akan mengarahkan kita membuat sesuatu yang akan memudaratkan kita.
Seolah-olah kita merasakan benda yang akan datang tu masalahnya lebih ringan daripada apa yang berat-berat yang kita dah lalui. Sebab tu kena tahu, kena yakin Allah tidak akan menguji seseorang hamba tu dengan masalah yang berat-berat kecuali Allah sayang dan kasih kepada dia. Kecuali Allah kasih dan sayang kepada dia. Kata ulama ada dua sebab. Sebab yang pertama, kerana Allah nak cuci dosa-dosa dia yang dulu-dulu. Sebab hamba ni, kita ni banyak buat dosa daripada kita akil baligh, dengan tak mengaji, dengan tak belajar, dengan macam-macam yang kita buat. Bukankah tu dosa? Dosalah, sebab kita dah diberatkan hukum Allah pada waktu tu. Kita mendakwa kita bertaubat, padahal taubat kita tak cukup syarat dan rukun. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah beri ujian yang berat-berat supaya gugur gugur dosa-dosa kita. Itu satu. Dan satu lagi, bukan Allah uji dia dengan bala dengan berat-berat tadi sebab dosa dia, sebab Allah nak naikkan darjat dia di sisi Allah. Di sisi Allah tu. Begitu. Baik, jadi dan pakaian-pakaian mereka itu ahli syurga ialah sutera, lagi pula memakai. Jadi pakaiannya sutera, kain sutera syurga, bukan kain sutera dunia, kain sutera syurga Allah nak bagi. Laki-laki pun pakai, perempuan pun pakai. Di dunia tak boleh orang laki-laki pakai sutera, betul? Laki-laki tak boleh, haram pakai baju sutera. Tapi di syurga Allah bagi. Kalau nak ikut nafsu, kita laki-laki ni pun nak pakai baju baju sutera berkualiti, mahal, lembut dan sebagainya. Kita nak, tapi Allah tak bagi. Adalah sebab dia. Adalah hikmah dia. Tapi Allah bagi nanti dalam syurga pakaian dia daripada sutera. Yang perempuan kat dunia ni tak dapat pakai sutera pun jangan risau. Ada pakaian sutera yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Takkan nafsu kita tak nak. Ini kat dunia kita lalu kat kedai-kedai, butik-butik tu pun meleleh halio kita. Tapi nak beli tak ada duit, nak beli tak cukup, jangan risau, ada sutera yang Allah siapkan nanti di dalam syurga. Cara nak dapatkan tadi itulah sabar, redha, jangan putus asa, sangka baik dengan Allah, taat perintah Allah, zahirnya batinnya. Itu cara dia. Lagi pula memakai ahli syurga itu akan gelang-gelang, bengkel-bengkel, gelang-gelang. Laki pun pakai, kat dunia tak boleh. Kat dunia orang perempuan lah pakai gelang, kita tak boleh pakai. Tapi dalam syurga boleh pakai orang laki-laki pun. Dan adalah pakaian-pakaian syurga, ahli syurga itu tidak buruk ia, tak rosak maksudnya. Tak buruk, tak rosak, tak komot, tak kotor. Kat dunia ni kotor, komot, kejap-kejap nak setrika, kejap-kejap nak gosok, kejap-kejap nak basuh, kejap-kejap nak basuh. Pakaian syurga tak. Apa sekarang ni ada baju jenis baru ni, apa tak payah gosok, apa orang putih panggil? Ironless, apa penatang macam tu lah, lebih kurang lah. Itu memang taruh cadang untuk orang malas nak gosok baju. Dunia akhir zaman ni masa nak pakai. Gosok baju kan selai berapa minit, silap setengah jam selai. Gosok situ kemet, gosok situ kemet, tarik sini situ kemet. Tu sembuh air lagi. Oning tudung kemet. Jadi nak kena gosok lama. Jadi ada kaedah lah, ilham kan, ada kain tak payah gosok. Tu. Tengok dalam beg kuning kita ada. Dalam beg kuning kita. Sungguh sungguh.
Cuma jubah ni, jubah baju Melayu, jubah Melayu ni, jubah laki-laki ni tak ada yang ironless lagi. Orang perempuan ni ada blouse tak blouse ni, ada yang tak payah gosok tu Yang laki-laki yang patut perlu ada lah, memudahkan urusan suri rumah, betul? Keluar mesin basuh, sarung terus. Dah tak payah gosok. Tu. Jadi siapa yang meniaga tu apa Mat? Tahun depan baju Melayu, kurta, cari baju ironless. Mesti padu punya. Laris punya. Tak payah gosok. Bukan saja lawa, tak payah gosok. Lagi orang nak beli. Sebelum orang lain buat, dia beritahu ni. Tapi bukan begitu saja. Idea. Jual idea. Jual idea. Tu dunia ni penat. Dunia ni memang penat. Nak kena buat ni, nak makan, nak kena masak, nak kena pergi pasar, nak kena pergi gini. Penat dunia ni. Jadi syurga ni Allah bagi tempat berehat, serehat-rehatnya. Rehat dari segala jenis kesakitan, kesusahan, kepayahan, masalah tak selesa. Rehat daripada segala-galanya. Duduklah dalam kenikmatan, kesenangan selama-lamanya. Subhanallah. Jadi berbaloi tak dengan susah yang Allah bagi tu? Berbaloi tak dengan masalah yang Allah bagi kita 10, 15 tahun, 60 tahun duduk dalam susah tu? Berbaloi tak? Berbaloi. Tu. Orang kata berbaloi. Berbaloi. Sampai tak habis. Umur kita dalam syurga bukan 20 juta, bukan 20 juta tahun umur kita. Dalam syurga umur kita bukan 60 juta tahun. Tak sudah. Duduklah tempat senang tu. Tak sudah. Tak nak. Takkan tak nak. Takkan tak nak. Mereng kalau kita tak nak. Kalau tak nak memang kita ni mereng kepala otak kita. Tak payah semayang, tak payah mengaji, tak payah ini, tak payah itu. Tak payah. Situ bukan tempat ibadat. Itu tempat berehat selama-lamanya. Seronok. Tapi nak masuk situ yang tak seronok tu. Jalan nak pergi situ yang tak seronok tu. Itu yang ramai kita putus tak sabar. Padahal dekat dah. Macam ni. Kita ni selama ni, contohlah, sekarang ni kita duduk dalam masalah hidup kita. Hingga ke hari ni, contohlah kita kata dah 60 tahun kita hadapi masalah tu, tak selesai-selesai, berulang-ulang masalah tu. Lepas yang ni datang yang tu pula, lepas tu datang pula. Tiba-tiba kita sabar, kita redha, sangka baik dengan Allah, tak putus harap dengan Allah. Malam ni kita mati, malam ni dapat nikmat syurga. Malam ni mati, malam ni jumpalah kesenangan tu. Jumpalah kesenangan tu. Malam ni mati, malam ni jumpalah kesenangan tu. Begitulah sebaliknya. Kalau kita berputus asa daripada rahmat Allah, kita mati malam ni, jumpalah azab Allah. Jumpalah azab Allah tu. Jumpalah azab Allah. Azab Allah pula berapa lama? Kalau yang dalam neraka tu bukan 60 juta tahun duduk dalam api, tak sudah duduk dalam api. Na'udzubillah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena minta pada Allah sungguh-sungguh, mengaku, ya Allah aku lemah, ya Allah aku dhaif, sabar aku ni lemah. Pernah tak kita minta pada Allah jadikan kita orang yang sabar? Pernah tak kita minta? Kita minta main-main. Kita minta main-main. Kita tak bersungguh minta.
Padahal Allah tu Maha Pemurah. Tidak buruk. Pakaian syurga tu tak buruk, tak kotor, tak kemot, tak payah basuh, dan tidak binasa ia pakaian ahli syurga. Sebab di antara benda yang disukai oleh nafsu atas dunia ni pakaian. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok orang tu pakaian dia, harga mahal-mahal. T-shirt dia RM800, RM2,000. Slipper Jepun dia RM500. Slipper Jepun tu belum kasut pejabat dia lagi. Slipper Jepun dia RM500. Kasut pejabat dia kulit buaya hidup. Jangan mahal sikit lah. Buat nak ambil kat buaya sedang hidup tu, tu dia ambil kira ingat saja-saja ke? Yang ni kulit buaya ke? RM1,000. Yang ni RM1,000. Sebab ni yang mati. Yang ni RM5,000. Sebab apa? Ambil kulit ni waktu buaya bernyawa lagi. Jadi situ dia ambil kira tu mahal. Jadi orang yang pakai tu bangga. Kau kulit buaya tak? Kulit buaya. Tapi kau tak boleh lawan kulit buaya kasut aku. Sebab apa? Aku punya kasut kulit buaya ni kulit buaya hidup. Nak ambilnya bahaya. Dalam Malaysia ni ada aku seorang je yang dapat beli. Contoh. Itu dia kira harga tu jangan main-main. Nampak? Jadi pakaian ni merupakan satu kebanggaan. Benda yang seronok lah. Ada dalam syurga. Orang yang suka pakai mahal-mahal, hebat-hebat, ada dalam syurga tu. Kalau kat dunia ni dia tak dapat pakai, tak dapat beli, sabar dalam dunia, dalam akhir, dalam syurga tu ada Allah siapkan pakaian mewah-mewah, megah-megah. Dan adalah segala isteri. Sebab apa dia kata ada angka 2 tu? Sebab banyak. Dan adalah segala isteri-isteri ahli syurga itu suci sekaliannya daripada haid. Tak ada haid, tak ada darah haid. Orang perempuan muslimah dalam syurga besok tak ada haid. Sebab haid tu benda kotor, benda jijik. Jadi dalam syurga tak ada benda jijik. Yang jenis kotor, yang jenis busuk, yang jenis lawyer, tak ada dalam syurga. Tak ada. Dalam syurga tak ada yang jenis kotor, yang jenis jijik, yang jenis kembang pipi, yang tak ada. Tak ada. Kembang tekak. Kembang tekak, kembang pipi. Tak ada yang jenis kembang-kembang, tak ada. Tak ada yang jenis kembang-kembang, tubuh badan kembang-kembang, tak ada. Dalam syurga tak ada orang tubuh kembang-kembang, tak ada. Kat dunia kembang-kembang. Yalah dunia. Tu yang nak ramping lah, nak ni lah, nak tu. Sabar. Tak apa. Dalam syurga besok kau akan jadi secantik-cantik perempuan. Secantik-cantik perempuan. Seseksi-seksi perempuan dalam syurga besok. Nak bagi tahu. Jangan kita ingat kita macam ni, katalah atas dunia ni kita macam tu, tubuh badan kita tak sempurna contoh dalam syurga pun begitu. Tak. Allah tukarkan keadaan kejadiannya jadi secantik-cantik, selawa-lawa, tak jemu tengok. Tak jemu tengok, tak puas tengok. Dekat dunia ni menyampah, menyirap tengok. Menyampah, menyirap tengok kita. Dunia ni memang penuh dengan benda yang meluatkan, membosankan. Syurga tak ada kebosanan dalam syurga tu. Sebab nikmatnya diganti-ganti oleh Allah. Diganti-ganti. Semakin bertambah, semakin seronok. Begitulah tak sudah-sudah. Itulah kekuasaan Allah. Dan nifah, jadi orang perempuan dalam syurga besok tak payah nak pergi mengaji fardu ain bab haid, tak payah. Kat dunia ni kena ngaji bab haid. Tu pun ramai yang tak mengaji bab haid. Tengok tak ada darah aja mandi semayang. Ada darah aja tak semayang.
Padahal tak semestinya ada darah tu haid. Tak semesti tak ada darah tu dia tidak haid. Jadi kita suami wajib mengajar bini kita bab haid ni, nifas, kita kena ajar dia. Kalau tak kita dosa. Ada yang tak tahu masalah haid. Jadi kena mengaji. Dalam syurga tak payah ngaji bab haid sebab tak ada haid kat sana. Nak ngaji bab haid, bab nifas tak payah. Kemudian air liur tak ada. Air liur basi maksudnya. Air liur basi tak ada. Hingus. Tak ada hingus. Tak ada tai hidung. Mudah nak faham. Dalam syurga punya bersihnya lah. Dunia ni ada tai hidung. Dia ratu Miss World pun ada tai hidung. Betul? Miss Universe pun dia ada tai hidung. Ketuk busuk. Betul? Dia ketuk busuk juga walaupun dia dicanangkan sebagai pemenang wanita tercantik di dunia. Kentuk busuk macam biasa. Dalam syurga tak ada. Tak ada benda kotor, benda jijik, benda luat, tak ada. Allah hebat Allah Ta'ala tu menciptakan syurga untuk bagi siapa? Kekasih dia yang penat-penat sabar tadi, yang sabarnya sikit sekejap atas dunia tu. Allah bagi, ambil lah. Berseronoklah. Dan tidak ada di dalam syurga itu keluar mani. Tak ada. Kalau dia berjima dengan pasangan dia, dengan isteri dia, dengan bidadari, tak ada keluar mani. Cuma berseronok, berlazat-lazat sahaja dalam syurga tu. Bukan nak buat anak dah. Bukan nak dapatkan zuriat dah. Sebab tu tak ada mani. Dekat dunia ni sebagai jalan asbabnya, kenalah ada air mani. Sebab nak lahirkan zuriat tu, sebagai jalan beradatnya. Padahal Allah tak berhajat pun pada air mani itu nak menjadikan manusia. Dan beranak. Tak ada beranak dah. Jadi kalau nak beranak kat dunia ni lah nak beranak. Dalam syurga tak ada beranak-beranak dah. Dah macam mana nak berseronokkan dengan suami kita dalam syurga tu, wek. Ada jenis budak suka kacau daun. Dah tak kenanya kalau dalam syurga ni. Tak seronok nak dating dengan kita punya pasangan dalam syurga tu tak seronok lah. Wek. Keluar kembar 3 orang. Tak seronok dalam syurga. Ada gangguan. Jangan main-main budak ni. Dia ada jenis dia suka ganggu. Daripada dalam perut dia dah suka ganggu bapak dia. Kuat cemburu. Daripada dalam perut cemburu lah. Keluar lagi cemburu. Dalam perut lah. Ada jenis macam tu. Jadi tak seronok lah. Maknanya kacau daun. Dalam syurga tak ada, aman damai, tak ada gangguan. Dan bukanlah makan minum ahli syurga itu kerana lapar. Tak ada lapar dalam syurga tu. Dan dahaga. Jadi dah apa tujuan makan minum dalam syurga tu kalau tak lapar, tak dahaga? Nak berseronok. Kan makan ni pun seronok. Makan nak seronok-seronok, makan nak suka-suka lah. Macam hari raya tu, makan nak seronok-seronok, nak suka-suka makan macam-macam jenis makanan, macam-macam bentuk, macam-macam warna, macam-macam nama. Bukan kerana lapar dah. Tak lapar dah selepas daripada minum air telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu tak ada dah lapar, dahaga tak ada dah. Berkah minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Masya-Allah. Tak ada dah lapar dah. Dah tu kalau nak makan dalam syurga, makan kerana nak berseronok, makan nak berhibur-hibur sahaja. Lebih daripada raja dalam syurga tu. Lebih daripada raja dalam syurga tu. Pangkatnya. Kan kejap kita baca lagi satu kitab tu. Kejap lagi kita nak baca kat sikit lagi kat situ. Dan dahaga kerana telah hilang ia dengan minum air qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tak semua umatnya dapat minum. Ada yang tak dapat. Jangan kata tak dapat minum, syurga pun tak dapat. Sebab apa? Salah cara beramal, salah jalan yang diikut waktu dunia dulu. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan diri kita, anak bini kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah bimbing ke jalan yang lurus, yang betul, zahir dan batin kita. Amin ya rabbal. Kemudian daripada bangkit mereka itu daripada kubur. Maknanya lepas daripada bangkit kubur besok, maknanya ada di kalangan umat Islam mukmin diberi minum air telaga Kautsar ni. Baik. Dan dahaga masing-masing, kalau begitu makan minum mereka itu dalam syurga itu ialah semata-mata berseronok-seronok dan bersuka-suka. Dan adalah ahli syurga itu tidak kencing dan tidak berak mereka itu. Tak ada sakit perut pun ganggu juga sakit perut. Tak ada sakit perut. Tak macam dunia ni, makan lebih muatan je, sakit perut, mengah perut, angin, pedih hulu hati macam-macam kan. Tu dunia. Syurga tak, kau makanlah, kau lantaklah sebanyak mana pun, kau tak sakit perut. Kalau kita masuk sekarang, gila rasanya ni. Kalau kita yang macam ni, Allah pindahkan sekejap masuk dalam syurga, Allah apa tu, Allah hantar balik kat padang tebu, gila kita. Gila. Dia kata, budak ni malam tadi elok tengok. Ni tak silap ni budak ni yang niaga tu katanya. Apa sahaja tersengih meleleh heliu ni. Rupa dah gila kan. Kalau masuk dalam syurga sekejap, lepas tu keluar kan, gila tu. Sebab tu nanti dalam syurga Allah tingkatkan segala-gala tenaga kita, perasaan kita, semua ditingkatkan, dipertingkatkan. Sebab nikmat lazat syurga tu dahsyat sangat. Tak padan dengan kita macam ni nak masuk dalam tu. Boleh rosak kita kalau masuk macam ni, boleh jadi jahanam gitu. Boleh jadi jahanam, rosak kita. Tak padan nak bersedap-sedap dengan nikmat tu. Subhanallah, maha suci Allah daripada kekurangan yang menciptakan syurga tu penuh hebat ni. Allah pemurah pengasihnya lah Allah. Tapi kita kalau tak sabar atas dunia ni tak dapat lah. Sebab jambatan nak sampai syurga tu jambatannya sabar. Tidak ada suatu kelakuan, tidak ada kelakuan yang kecuali hanya ada pada orang mukmin yang sempurna, yang sejati saja. Iaitu mana? Bila dia dapat benda yang dia nak, benda yang dia seronok atas dunia ni, dia syukur. Apa maksud dia bersyukur? Dia gunakan kepada benda yang diredha oleh Allah. Dia gunakan benda-benda yang dia dapat nikmat tadi kepada perkara taat. Maka sewaktu itu dia diredai, dia dikasihi oleh Allah. Kemudian bersilih ganti kan kita ni. Bila dapat benda tak sedap pula, benda tak seronok, itu je benda yang berlaku dalam hidup kita ni, perasan tak? Dapat benda seronok, dapat benda tak seronok. Dapat benda seronok, dapat benda tak seronok. Perasan tak? Jadi orang mukmin yang sempurna imannya, bila dapat benda yang seronok, dia nafsu, sihat, kaya, banyak duit, tak ada masalah, tu kita seronok lah tu. Dia bersyukur. Maka Allah kasih dia, Allah redha dia. Bila berubah kelakuannya, dapat benda tak seronok yang dia tak nak dapat, tak nak masalah, datang masalah, pada waktu tu dia sabar, redha, sangka baik dengan Allah, pun dia mendapat kasih dan redha Allah. Maknanya hamba mukmin yang betul-betul ni mengenal Allah, imannya sempurna, tidak ada waktu yang dia tidak dikasihi dan tidak diredai oleh Allah. Sentiasa dia diredai oleh Allah, sentiasa dia dikasihi oleh Allah. Dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat bala ujian, dia sabar, sangka baik, redha dengan Allah. Nampak tak tu? Jadi kekasih Allah lah dia. Tak macam kita, dapat nikmat kita kufur, salah guna, dapat bala kita menyumpah, dapat benda sakit kita merungut, dapat senang kita tak berterima kasih dengan Allah. Tu kita
Kita ni dapat nikmat pun Allah benci, dapat bala lagi Allah benci kita. Sebab iman kita tak sempurna. Dapat nikmat, salah guna. Bila salah guna, Allah benci. Lepas tu, jumpa benda tak sedap pula. Kita merungut, kita menyumpah, kita mencarut, kita sangka jahat dengan Allah, tak boleh terima takdir begini begitu. Allah benci pula ketika tu. Jadi, kok mana-mana pun dalam kebencian Allah, na'udzubillah. Ada hamba yang hidupnya atas dunia ni selama-lama dia hidup, selama-lama tu dia dibenci oleh Allah. Ada juga hamba yang dia hidup atas dunia ni selama-lama dia hidup dalam kasih sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak yang mana? Usahalah maksudnya. Bukan boleh dapat dengan lenggang kangkung, dengan berehat, dengan bersukaria tak. Dan adalah ahli syurga itu tidak kecil dan tidak berak, hanya peluh jua. Mana apa yang dia makan, diminum tu tukar jadi peluh, bukan jadi air kencing, bukan jadi tahi dah. Tukar jadi peluh. Tapi peluh nama je peluh. Dengan sebab makan minum itu, padahal peluh mereka itu ahli syurga terlebih wangi dan terlebih sedap dari baunya. Maknanya bau kasturi. Peluh dia tadi berbau kasturi. Bila dia makan, dia minum, jadi peluh. Peluh tu pula jadi minyak wangi. Subhanallah. Maha hebat Allah Ta'ala yang menciptakan. Dan adalah makanan ahli syurga itu tak dapat diperi. Tak boleh nak cerita, tak boleh nak sifatkan makanan ahli syurga tu. Dan dicerita di sini, tak boleh nak cerita dalam kitab ni, kerana tidak ada bandingan di atas dunia ini. Tak ada bandingan. Nak buat contoh, kata kuih ni sama macam dalam syurga besok. Tak ada bandingan. Tak ada bandingan. Melainkan pada semata-mata nama jua. Cuma dibagi nama, contoh nama saja. Hakikatnya tak. Hakikat tak sama. Contoh mana? Seperti buah delima. Kan? Disebut nanti dalam syurga ada buah delima. Tapi jangan kita ingat macam delima yang dekat jual kat pasar raya tu, ataupun buah delima yang ada dalam dunia ni. Tak sama. Nama je sama. Sifatnya, lazatnya, sedapnya, rupanya tak sama dengan delima yang ada atas dunia ni. Dan limau contohnya, misal. Tetapi perkaranya tidak seperti buah delima dan limau di dunia ini, dan buah-buah di dalam syurga itu hampir ia dengan mereka itu. Makna buah-buah dalam syurga tu duduk dekat dengan kita. Duduk dekat dengan kita. Atas dunia ni buah kalau boleh nak lari jauh daripada kita. Tu tengok pokok-pokok semua tinggi-tinggi. Buah semua ujung-ujung. Sebab apa? Takut dimakan dek kita yang banyak dosa maksiat ni. Dia tak rela, tak redha dimamah, dimakan oleh orang yang banyak buat dosa maksiat dengan Allah. Sebab tu atas dunia ni pokoknya buahnya tinggi-tinggi. Tu. Pun habis-habis lari dah tu, tak boleh lari dah tu. Tak boleh nak lari dah tu. Kalau kelapa tu tinggi tu lah, tak boleh nak tinggi dah. Habis kederat dia dah tu, tak boleh tinggi lagi dah. Maknanya kalau dia boleh tinggi lagi, dia tinggi lagi. Tak nak orang capai dia. Tapi apakan daya? Kita pun petik dia, kita pun makan, kita pun minum. Maka dia masuk dalam perut kita dalam keadaan dia tak redha diri dia dimakan oleh kita yang banyak dosa. Dalam syurga tak? Buah-buahan menyerah diri. Menyerah diri. Sebab apa? Nak dimakan oleh kekasih-kekasih Allah. Masing-masing duk tawarkan diri supaya dimakan. Subhanallah. Ini bukan cerita lawak dongeng tau. Ini kitab ni ambil daripada hadis-hadis Nabi ni. Bukan karangan khayalan, bukan. Cuma dibuat dalam bentuk cerita macam ni. Cerita pasal syurga lah. Kita ni banyak stres dengan dunia ni. Cerita pasal syurga. Hilang stres kita sikit dah. Dan dihulurkan tangkai-tangkainya menurut tempat ahli syurga duduk di mana saja.
Berasa cita nak makan, didapatkan buah hanya itu. Ada ia buah padanya. Mana tempat dia duduk, berasa nak macam makan buah apa berasa macam nak makan buah beri lah contohnya, beri syurga kan. Datang dia, datang menyerah. Buah beri tadi datang menyerah. Kat mana kita duduk? Kalau duduk bawah meja, dia datang bawah meja. Nak cerita macam tu. Mana kita duduk, teringin nak makan, buah tu datang menyerahkan diri dia. Subhanallah. Oh, dahsyat juga ni cerita ni, tak sama dengan hakikat ni. Pun kita tak boleh nak gambar macam mana lah. Kan syurga tu tak boleh nak gambarkan. Tak boleh nak gambar macam, nak khayal macam mana, tak sampai. Nak reka macam mana, tak sampai. Tak sama dengan hakikat yang sebenar-benar. Jadi mana dia duduk, dia teringin nak makan apa sahaja jenis buah-buahan yang dia nak, datang buah-buahan tu kepada dia. Tangkai-tangkainya datang menghulurkan dirinya. Masya Allah. Raja dunia ada macam tu? Mana ada raja dunia nak makan buah-buah tu datang. Tak, orang gaji dia pergi pasar uli. Dan sabit pada setengah-setengah riwayat bahawasanya pokok-pokok kayu syurga itu, humbinya, tahu humbi? Pangkalnya, batangnya pada hawa, pada udara, dan rantingnya di pada bumi. Terbalik. Ada sebut pada setengah riwayat, pokok-pokok dalam syurga tu terbalik. Batang dia sebelah atas, dia punya ganting-ganting sebelah bawah. Dahsyat. Dah tu jangan kita bayangkan pokok kayu macam sini. Jangan kita bayangkan macam pokok rambutan kat rumah kita tu. Akau kat atas tu lah. Dah, pohonnya sendiri daripada batu permata. Bukan kayu ni. Bukan. Daun-daun dalam syurga tu, daun-daun pohon itu permata. Daun dia permata. Bila bertiup angin di dalam syurga, lalu daun-daun dia tadi bergeseran di antara satu dengan lain, mengeluarkan bunyi yang sangat sedap didengar. Contohnya kalau kita kat tepi pantai, kalau angin kuat, pokok apa, ru dengar tu pun kita syok dah dengar, layan dah tak? Tu tak kira kalau minum ketum lagi layan lagi. Tak ada ketum pun dah layan dah bunyi tu. Layan. Kalau dengar nama bunyi macam bunyi dia. Itu overdose tu. Overdose. Lain. Nampak dah tu. Itu cerita syurga ni. Ni bukan cerita lawak ni. Dia punya daun tu permata. Bukan daun macam ni. Daun itu permata. Bila angin dalam syurga tiup, dia bergeseran, keluar bunyi yang sangat lazat, nikmat dengar. Waktu tu pula pasangan kita ada. Kan seronok? Betul? Betul. Seronok duduk tempat macam tu dengan orang-orang yang kita sayang. Ada sekali. Tak ke sedih kita contohnya duduk tempat macam tu seronok, tiba-tiba dengar wal a'yadzabillah min zalik. Ada di kalangan orang-orang yang kita sayang tak ada sekali dengan kita. Sedih tak kita? Sedih. Sebab tu kena pakat-pakat sabar. Pesan dengan bini kita tu sabarlah. Sabar banyak. Sabar. Dah apa lagi nasihat yang kita nak kena bagi? Takkan nak kata marahlah. Marahlah. Jangan sabar, marahlah. Nak pesan macam tu? Tu gila namanya. Kena sabarlah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berpesan, sabarlah. Dah itulah nasihat dia. Takkan nak kata marahlah. Marah. Jerit. Tegit. Itu tak sioman kita.
Kena sabarlah. Dalam Quran suruh macam tu. Sabarlah tu, syurga tu ada tunggu tu, sabarlah. Ini sikit je masalah. Memanglah rasa berat. Memanglah. Kalau tak namanya ujian. Ini tiba-tiba duduk tempat seronok mewah macam ni, orang-orang yang kita kasih tak ada pula. Bini dalam syurga, laki tak ada pula. Laki dalam neraka pula dah. Dah laki tak nak taat pada Allah. Bini solehah. Bini taat pada suami dia. Selagi suruhan suaminya tidak melanggar syariat, dia taat. Padahal suami ni bukan orang baik pun. Suaminya kaki judi, kaki perempuan, isap dadah, contohlah. Bukan nak mengata siapa. Nak cerita isteri yang solehah tadi tu. Suami dia balik, dia hormat, dia layan, dia tunaikan tanggungjawab dia. Sebab dia tahu dosa pahala suami dia takkan pergi kepada dia. Dia jalankan tanggungjawab sebagai isteri yang diamanahkan oleh Allah pada dia. Nampak tak tu? Dia tak menjadikan lesen untuk derhaka pada suami apabila suaminya apa? Menderhakai Allah. Dia tak jadikan tu sebagai lesen dia. Suami aku tak semayang, apa nak hormat-hormat dia? Suami aku berjudi, buat apa nak hormat dia? Itu salah. Itu salah. Itu salah. Kita kena taat lah. Sebab taat pada suami tadi bukan kerana takut kepada suami, tapi takut kepada Allah yang perintah kita sebagai isteri kena macam tu, walau siapa pun suami kita. Jangan kita pandai-pandai duk ubah-ubah undang-undang pula. Bila suami tak taat pada Allah, kita boleh tengking-tengking, kita boleh maki hamun. Tak boleh. Kalau macam tu nanti 2 kali 5 jadinya. 2 kali 5 nanti. Kita nak semua ada dalam syurga tu. Kita, suami kita, bini kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita. Kalau kita mengaji, kawan-kawan sepengajian kita, nak semua ada tempat seronok tu. Dan rantingnya pada bumi, dan humbinya, dan batangnya, dan ranting, dan batangnya dan rantingnya, maksudnya itu daripada emas, bai. Cuba tengok pokok rambutan kita. Emas. Dah kan. Nama je emas cotek, bukan emas apa? Nama kan ada pokok nama emas cotek kan? Nama je emas cotek, bukan emas betul. Pokok batang dia daripada emas. Subhanallah. Kalau kat dunia ni matilah kita. Kena rembat. Pakcik rumah pakcik je seorang ada pokok rambutan daripada emas. Masak pakcik. Tidur ke buku. Memang pakcik tak berniaga lah. Duduk bawah pokok tu lah pakcik. Hari-hari pakcik kikis je pokok tu. Kikis 10 gram pergi jual. Kikis 10 gram pergi jual. Tapi ni syurga, pokoknya batangnya daripada emas. Bukan kata pakai gelang emas, pokok emas. Ini sungguh ni bukan cerita dongeng ni. Wajib yakin ni, ini cerita daripada hadis-hadis Nabi ni. Daripada emas pokok dia tu, batang pokok dia daripada emas. Subhanallah. Apa benda yang putus kita tak ada tengok komen? Allah. Pohonnya daripada emas dan ada pada perak pula. Ada pula pokok-pokok yang daripada perak pula, batang dia daripada perak. Demikianlah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan adalah rasa makanan-makanan itu tidak serupa. Dan jikalau serupa pada rupa-rupa sekalipun, maknanya walaupun pada rupa bentuk je nampak sama, tapi rasa lain lah. Tak sama macam biskut raya kita. Biskut raya kita rupa lain-lain tapi rasa sama je. Sebab nak muatkan bekas tu dah terlebih beli. Dah terlebih beli. Dah terlebih beli. Jadi nak muatkan bekas,
buat bentuk lain. Tepung sama. Yang tu buat gambar kereta api, yang tu buat gambar aiskrim. Orang ingat kan rasa lain. Sama je. Sama je. Dan adalah di dalam syurga itu beberapa sungai yang deras di bawah pohon-pohon kayunya. Seronok tak? Seronok. Macam kita pergi tempat berehat-berehat tu, tempat teduh, pokok rendang bawah tu sungai pula. Oh, syok. Dan di bawah mahligai-mahligainya. Bawah mahligai kita tu mengalir sungai-sungai. Mahligai kita. Bukan mahligai orang, mahligai kita. Bawah tu mengalir sungai-sungai. Di atas bumi serta tidak memenuh ia akan hamparan. Tak kena kita punya kapek tu lah maksudnya. Macam mana tu? Macam mana tu? Tak masuk di fikiran kita nak fikir. Dan tidak meruntuh ia akan binaan-binaan. Tak macam rumah kita kalau duk buat tepi tebing, roboh dia jawab. Ni dah tidak merosakkan bangunan mahligai kita tu. Subhanallah. Dan tidak mencabut ia akan pohon-pohon kayu. Ada sungai daripada air yang tidak berubah-ubah. Dan sungai daripada susu yang tidak berubah kecapannya. Mana rasanya tak masam ke tak apa. Fresh je rasanya, sedap macam. Sungai susu. Sungai tu air susu. Air susu jadi sungai. Bukan bancuh susu. Bukan bancuh susu dengan air sungai pakcik. Air sungai tu susu. Mana nak cari atas dunia ni? Dan sungai daripada arak yang sedap bagi segala yang minum. Mana orang yang minum air sungai susu tadi ataupun sungai arak tadi, sedap rasanya, tidak menghilangkan akal minumnya. Bukan arak dunia ni jadi gila minum. Ini dah sedap, lazat, nikmat. Dan sungai daripada asal, yakni daripada madu. Daripada manisan madu. Sungai daripada manisan madu, bukan madu kelulut. Bang, madu tu betul bang. Lama sampai tu madu dulu. Madu betul, madu. Sungai madu. Kat dunia ni macam-macam orang jual madu, nipu. Bancuh sini macam-macam lah. Kita kena hakal je kerja ni. Tapi ni tak tipu, ni ori punya. Madu syurga. Dan adalah kesedapan dengan jalan mendengar. Itu pun banyak sangat. Makna tadi seronok jenis makan, sedap jenis makan, ni sedap jenis dengar pula. Sedap jenis dengar macam mana pula? Kan ke atas dunia ni ada orang hobi suka dengar. Dia hobi, dia suka dengar. Beli burung ketitik RM50,000. RM50,000 burung ketitik. Dia jadi seronok. Hilang masalah dia. Besok mati burung dia. Besok burung ketitik dia tu mati. Bukan burung dia. Ketitik tu mati. Habis RM50,000. Tapi dah hobi dia. Kita kata apa ni, kau ni membazir gini-gini, bagi aku nak beli kereta. Dia kata pada dia tak bazir tu. Dengan sebab tu dia jadi dapat ialah ketenangan ke. Mana kita tahu hilang masalah dia ke. Dia jadi penyabar ke dengan kena marah dengan bini, dia dengar bunyi burung. Dia sedap lagi burung ni bebel lagi. Tak apalah RM50,000 pun. Daripada dia tampar mulut bini dia. Tak sabar. Baik dia dengar bunyi burung. Sabar. Gitu contoh.
Setengahnya apabila datang angin meniup daun-daun kayu syurga itu, maka berlagalah setengahnya daun dengan setengah, maka hasil daripadanya suara-suara yang amat elok. Suara sedap dan sedap dan sedap didengar, bermacam-macam bunyian, bukan bunian, bunyian, bunyi-bunyilah, tidak dibanding-banding dengan bunyian di dunia ini. Apa atas dunia ni bunyi yang sedap-sedap? Kita kata kita duduk kat sungai, dengar air sungai tu sedap. Ni lagi dahsyat sedapnya daripada air sungai kat dunia ni yang mengalir. Setengahnya ni, dan setengahnya bacaan nabi-nabi akan kitab-kitab mereka itu. Nabi-nabi besok yang diturunkan kitab, Allah perintahkan mereka supaya membacakan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Maknanya kita ni nanti insya-Allah mudah-mudahan dapat kita mendengar suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran. Tak tahulah macam mana punya dahsyat sedapnya suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyhur cerita suara Nabi Daud, betul? Suara Nabi kita jauh berganda sedapnya daripada Nabi Daud lagi. Tu hebat Nabi kita dah. Nabi Yusuf handsome, kacak, tampan, tapi tak boleh lawan ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita Allah rezekikan dapat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga besok, boleh masuk sama-sama. Dalam syurga besok boleh pergi ziarah nabi-nabi, boleh pergi ziarah orang-orang kita kasih, kawan-kawan kita boleh ziarah. Boleh ziarah, boleh melawat dalam syurga tu. Jadi mereka itu dengan lagu-lagu, dan setengahnya seperti sabit pada setengah-setengah riwayat bahawasanya Allah SWT sendiri ada membaca ia akan suratul Rahman, dan pada setengah-setengah riwayat membaca ia Allah akan suratul An'am, dan setengahnya nyanyi-nyanyi dan lagu-lagu bidadari. Bidadari duk nyanyi. Itu di antara nikmat pendengaran dalam syurga besok, dapat dengar kelunakan suara-suara bidadari itu menyanyi-nyanyi dalam syurga. Kalau kat dunia ni artis pakcik. Ni artis perempuan nyanyi. Kita khayal dengan suara dia. Macam-macam kita khayalkan. Dengar suara dia tarik chorus tu, kita bayang macam-macam dah. Sebab tu kata ulama haram suara orang perempuan ni. Bila suara dia tu menimbulkan fitnah bagi orang yang mendengar, hukumnya haram. Walau baca Quran sekalipun. Walau dia baca Quran sekalipun, ada setengah kata, ulama kata haram. Orang lelaki tak boleh dengar orang perempuan duk baca Quran, nak tilawah, kena dia dengan puak-puak dia je, tak boleh campur dengan orang lelaki-lelaki. Sebab kadang-kadang suara dia tu boleh menimbulkan fitnah. Betul? Suara dia tu, seorang perempuan tu fitnah. Dengan kata mereka itu mana? Nahnul khalidatu fala nafna abada, sampai tuba liman kana lana wa ma kunna lahu. Berartinya kami sekalian ni, kata bidadari, ialah segala perempuan yang kekal, maka tidak binasa kami selama-lamanya. Panjang perkataan mereka itu hingga sampai kepada kata mereka itu, bahagialah dan selamatlah bagi mereka yang ada ia bagi kami. Ada pasangan ni lah, dan adalah kami ni sekalian baginya. Kami sekalian ni bidadari ni adalah baginya, milik bagi dia. Masya Allah. Hei segala saudara-saudara, ni nasihat daripada tuan pengarang kitab, tuan guru kita ni. Dia kata, wahai saudara-saudaraku yang belum mendapatkan pikiran yang sebenar-benar, bersabit dengan hal kesenangan dan keseronokan akhirat ini, hendaklah beransur-ansur memikir. Kalau kita sekarang ni dia dah ceritakan tentang nikmat syurga tadi, kita tak boleh nak dapat lagi, nak menghayati lagi sehingga boleh menaikkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada kita beransurlah, fikir ansur-ansur. Dan berkawan-kawan dengan orang-orang yang telah terus terang pikiran mereka itu.
Berkawanlah dengan orang-orang yang nampak. Berkawanlah dengan orang-orang yang faham tentang berita-berita akhirat ni. Jangan dengan orang tak faham. Kawan dengan orang yang faham supaya kita boleh ambil ilmu daripada dia. Janganlah ditakut-takut daripada masuk dekat-dekat mereka itu. Jangan takut nak duduk dekat dengan orang-orang solehah, jangan. Jangan takut nak dekatkan diri dengan orang soleh. Jangan takut-takut. Kadang-kadang kita ni rasa takut nak dekat dengan orang baik-baik, betul? Takut. Jangan, tu sebenarnya nafsu syaitan tak suka kita rapat dengan orang baik-baik ni. Kerana bila rapat dengan orang baik-baik, kita akan dapat petunjuk daripada Allah. Sebab tu kadang-kadang timbul perasaan malulah, takutlah, risaulah, padahal tak ada apa-apa pun. Bila ada orang soleh, kena rapat dengan dia, kawan dengan dia, ambil faedah daripada dia. Dan janganlah malu daripada jalan yang sebenar. Jangan malu nak pergi jalan sebenar, jangan malu. Jangan malu nak ikut agama, jangan malu. Nak taubat, jangan malu. Nak mengaku bersalah, jangan malu. Nak menghinakan diri, jangan malu. Sebab itu benda sebenar. Dan kena malu daripada jalan kesalahan. Itu sepatutnya kalau buat benda salah, itu yang sepatut dimalukan. Nak ikut jalan Allah, nak ikut jalan agama, nak taat pada Allah, jangan malu. Nak taat pada mak bapak, jangan malu. Nak taat pada suami, jangan malu. Amboi, kata dia, amboi, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada ahli syurga itu barang-barang yang tidak habis diceritakan dia, dan tidak cekat tak mampu nak tulis akan dia. Nak ceritakan tentang syurga ni tak habis nak tulis, tak larat nak tulis. Ada pun kesukaan dan keseronokan dengan jalan melihat itu. Berapa banyak barangkali saudara-saudara berasa memadai dengan melihat isteri-isteri juga yang amat-amat cantik itu, pada menggerakkan hati-hati saudara kepada beramal dan berbekal akhirat itu. Demikianlah saudari-saudari, yakni perempuan-perempuan, memadai juga dengan melihat suaminya yang amat cantik, mana yang sangat kacak, handsome itu. Pada demikian itu, nanti dalam syurga, pasangan kita itulah yang tercantik sekali. Nak dibandingkan dengan bidadari yang tercantik-cantik-cantik itu, pasangan kita itulah yang lebih cantik. Lebih cantik. Maka beramallah dengan amal soleh, maksudnya. Mudah-mudahan dapat tarik minat kita. Yang malas ni, yang kaki maksiat ni, hati kotor ni, mudah-mudahan ada keinginan nak mendekatkan diri pada Allah, nak buat benda-benda yang Allah redha. Wallahu a'lam. Tak sempat juga nak baca dalam ni. Dalam ni pun sedap kat cerita dia pasal syurga ni. Tak apa, nanti lain kali lah. Tadi dah cakap nak balik cepat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ni dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doa pada Allah sekalian, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hadir sekejap, yang hadir daripada awal. Kadang-kadang yang ada tengok daripada luar je, dia tak masuk. Kadang-kadang dia tengok daripada luar je, dia tak masuk. Ada jenis macam tu. Semualah, tak terkecuali, semualah. Masuklah anak bini kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Tak terkecuali kita doa, ya Allah, dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ni, dengan berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bersungguh-sungguh mencari redha Allah tanpa berputus asa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang banyak sabar dan sangka baik dengan pelbagai ujian, halangan yang berat-berat yang Allah aturkan sendiri untuk diri kita, tak lain kerana nak menjadikan kita insan-insan yang mulia-mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi bimbingan oleh Allah zahir dan batinnya ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita berusaha perbaiki kelemahan kita zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hiaskan hati kita dengan sifat mahmudah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah,
Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua husnul khatimah. Ada kata ada di kalangan kita adik-beradik, ibu bapa yang dah pergi, mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Menjadikan alam barzah mereka itu taman-taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang bertakwa, beradab, berakhlak dengan ibu bapa. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita dan ahli keturunan kita daripada terikut terpedaya, terpengaruh dengan fahaman yang sesat lagi menyesatkan, yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Kita doa juga mudah-mudahan Allah Taala memanjangkan umur tuan-tuan guru kita, alim ulama yang soleh, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka semua kesihatan, keafiatan, agar kita masyarakat ni dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada mereka dan menjaga agama dan memperjuangkan agama, mempertahankan agama yang sebenar-benarnya. Begitu juga kita doa mudah-mudahan Allah menyelesaikan ataupun melepaskan kita dari sebarang masalah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, permudahkan segala urusan-urusan kita, yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala menjadikan kita ni hamba mukmin yang sempurna tadi. Bila dapat nikmat kita bersyukur, bila duduk dalam bala kita sabar dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan kita jadi penuntut ilmu yang istiqamah, yang beradab, berakhlak dengan majlis ilmu, beradab, berakhlak zahir batin dengan guru-guru kita, supaya kita mendapat keberkahan dan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, kejayaan kepada sekalian umat Islam yang sedang berada di medan peperangan, khususnya saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan diberi kejayaan, kemenangan, dihantarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga sekalian umat Islam di serata pelosok dunia yang dizolimi oleh orang kafir. Mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syahid, mudah-mudahan Allah Taala terima syahid mereka. Mudah-mudahan Allah Taala menghancurkan, memporak-perandakan, membinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memasuki syurga bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat menerima syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menerima syafaat daripada para sahabat Nabi, alim ulama, orang-orang soleh. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Abang Zaid. Dan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Lewat dah ni, boleh tidur dah. Boleh tidur. Buat minum Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Gayung. Minum sahabat. Sambung setrika baju. Sila Hafiz, selamat rehat. Kawan-kawan semua selamat rehat lah. Minta maaf lah kelas habis lambat. Minta maaf lah. Terima kasih kawan-kawan yang share, tap screen. Bye, insyaAllah. Bye Muhammad Yunus, Nik Lili, Bosa Koleh. Itulah tu Bosa Koleh. Baik. Yang ada urusan, yang sedang kerja, teruskan urusan. Dipermudahkan segala urusan kalian. Yang nak berehat, yang nak beradu, selamat berehat, selamat beradu dalam rahmat dan redha Allah. Besok pukul berapa kelas ni? Besok
Kawan saya tu tak bagi jawapan lagi. Dia katanya musafir. Tapi saya tak dapat lagi mesej daripada dia besok ada kelas tidak pagi. Kalau ada dalam pukul 9.30 lah biasanya kalau ada. Dan kuliah Zuhur pukul 1 insya-Allah lah, mudah-mudahan. Dah belasah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma barik lana wa qina adzaban nar. Sallallahu. Jemput makan. Makan lu. Saya nak jengakkan kawan ni nak jengakkan kawan ni. Kerubung malam besok. Untuk sidang kita tak tidur lagi. Makan lu bang. Sekejap lagi saya jamah. Nak tengokkan kawan ni Kalau saya join esok saya tak akan kerja dah. Masya-Allah, kerjalah Pis. Nanti malam ada kelas boleh ikut. Ada kelas lagi. Pagi kau je lah. Terima kasih semua insan biasa. Faris, Ahmad, mata kita pun rabun. Ukhti Ina, Nik Lili, Khatijah. Ni gambar kartun. Azman, Abang Zaid kita, Tok Sidang kita, Zafri, Ida, siapa lagi ni? S Jubaidah. Masya-Allah. Ni semua orang-orang pilihan Allah ni semua ni. Ni orang-orang pilihan Allah ni semua ni. Mudah-mudahan kita dapat berkat dia orang ni. Tumpang berkat dia orang ni. Online pun ngaji juga sungguh-sungguh dia orang ni. Masya-Allah, tabarakallah. Orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah. Moga Allah jadikan kita istiqamah. Ninda Rubi, siapa lagi? By Firdawati Wan, Rohaliza Faris, insan biasa Dekdah. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ada kongsi-kongsi rezeki, terima kasih banyak-banyaklah. Jazakumullahu khairal jaza. Idah. Apa lagi? Minda Rubi. Kak Na. HK 5858. Macam-macam nama Allahumma salli.